Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Nama saya Umar Ilhan Zakwan bin Abdul Halim daripada grup 1, ingin membentangkan tentang tanggungjawab mahasiswa dalam pengharmonian cara hidup masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi sebelum kita memulakan pembentangan ini, marilah kita scan QR code di sini dan tengok video yang ada untuk meningkatkan lagi semangat patriotik dan perpaduan dalam diri kita. Assalamualaikum, nama saya Akil Najib Anwar dan ID saya 2021 86 68 34. Hari ini saya akan membentang mengenai tanggungjawab mahasiswa di dalam pengharmonian cara hidup masyarakat Malaysia berbilang kaum. Sebelum saya grup saya membentangi tanggungjawab mahasiswa, mari kita tengok apa itu definisi masyarakat di bilang kaum di Malaysia. Pengertiannya adalah masyarakat majmuk berbeza yang di suatu kawasan yang sama. Ini bermaksud masyarakat yang berbilang kaum di sebuah kawasan, contohnya Malaysia dan Singapura. Terdapat beberapa ilmuwan yang memberikan teori dan hujah berkaitan dengan perpaduan. Berdasarkan doktrin perpaduan adalah sebuah masyarakat itu bergantung kepada jenis masyarakat itu sendiri. Manakala berdasarkan Ibn Khaldun, Asabiyah tunjuk kepada perpaduan sosial dengan cara pekanan, kesatuan, kesetaraan kumpulan dan juga kepaduan sosial. Ini menunjukkan terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan perpaduan. Selain itu, mari kita tengok apakah kepentingan perpaduan di Malaysia. Ialah untuk mengelakkan perangan, hara dan juga pengaduhan antara kaum berlaku. Dan selain itu, dia akan juga mengukuhkan ekonomi. Sebagai contoh, jikalau masyarakat bersatu padu, tidak akan berlaku ketegangan ekonomi, justru memajukan negara. Dia akan juga mengekalkan keharmonian masyarakat, tentang kaum dan agama. Dia akan juga dipandang tinggi oleh negara lain. Ini kerana jika wujudnya perpaduan yang kukuh di Malaysia, ekonomi stabil, tiada peperangan, negara kita tidak akan dipandang rendah oleh negara lain. Dan ini adalah poster saya untuk pengenalan tanggungjawab mahasiswa dalam pengharmonian cara hidup. Ini saya Akil Najib bin Anwar, 2086 dari J4CE 1120 untuk CTU 15. Terima kasih. Salah satu cara bagi memupuk semangat perpaduan kaum adalah dengan mengiati semula konflik perpaduan kaum yang telah terjadi di Malaysia. Kata John Santayana, siapa yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Dengan mengiati semula konflik yang telah terjadi, ianya mampu mengelakkan daripada tragedi yang sama berlaku dan sedikit sebanyak mampu memupuk semangat perpaduan kaum. Hasil daripada pengajaran dan iktibar yang dapat diambil daripada konflik yang telah terjadi. Salah satu konflik yang telah terjadi di Malaysia adalah mengenai peristiwa 13 Mei. Merupakan peristiwa sejarah hitam yang telah terjadi di Malaysia. Ia juga konflik perpaduan kaum pertama yang telah terjadi di Malaysia, disebabkan oleh pilihan raya 10 Mei 1969. Yang pada ketika itu, isu perkauman telah menjadi tema utama dalam pilihan raya tersebut. Hasil daripada parti pembangkang yang menimbulkan persoalan sensitif berhubung bahasa kebangsaan, hak keistimewaan orang Melayu serta hak kewarganegaraan bagi yang bukan Melayu. Perasaan kebencian orang Melayu pada ketika itu kian membara apabila terdapatnya pergerakan kemenangan daripada gerakan DAP yang telah menghina dan mengutuk kaum Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Seterusnya ialah provokasi melibatkan agama.
yang sering terjadi pada ketika ini. Provokasi yang memberi makna perbuatan atau perkataan yang membangkitkan kemarahan daripada pelbagai individu. Terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab telah sengaja menyebarkan api kemarahan bagi menimbulkan isu perkauman. Salah satunya ialah penghinaan ke atas umat Islam. Sebagai contoh, adalah daripada pasangan di Malaysia iaitu Alvin Tan dan Vivian Lee yang telah cukup dikenali pada ketika itu dengan memuat naik poster berkenaan selamat berbuka puasa sambil memakan bak kutih yang kita ketahui mengandungi campuran daging babi yang ditujukan khas pada pengganut agama Islam yang sedang berpuasa ketika bulan Ramadan. Perbuatannya tidak berhenti setakat itu. Dia juga turut menyebarkan video yang bertajuk Muslim Call to Prayer yang membuatkan dia menyanyikan laungan azan sambil bermain alat muzik. Perkara tersebut telah mendapat perhatian daripada seluruh warganet serta dikutuk sekeras-kerasnya kerana sengaja menyinggung perasaan sensitif umat Islam. Selain itu, terdapat juga penghinaan berupa daripada pengganut agama Islam ke atas pengganut Hindu hasil kerana tidak menjaga sensitiviti kaum. Antaranya ialah daripada isu pembinaan kuil di Seksyen 23. Ini mengenai perbalahan mengenai cadangan pembinaan kuil di Seksyen 23 yang majoritinya penduduknya adalah pengganut agama Islam dan dapat hanya 40 orang pengganut Hindu yang menetap di kawasan tersebut. Isu ini bertambah teruk apabila terdapatnya pengganut agama Islam yang mengambil keputusan untuk mengadakan perarakan sambil memegang kepala lembu yang kita ketahui ini merupakan lambang kesucian bagi agama Hindu. Provokasi daripada pengganut agama Islam yang terlibat dalam perhimpunan tersebut telah menimbulkan kemarahan kepada pengganut agama Hindu. Walau apa juga alasan yang diberikan, perkara yang mampu untuk diselesaikan dengan cara berhemah tanpa perlu menyelitkan sebarang unsur provokasi atau penghinaan kerana hasil daripada perbalahan tersebut telah menjadikan hubungan antara pengganut agama Islam dan pengganut agama Hindu menjadi tegang pada ketika itu. Keharmonian sesebuah negara dapat dilihat daripada perpaduan kaum dalam masyarakat yang mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seperti bertoleransi, bantu-bantu dan sebagainya. Yang berbelang kaum haruslah diingati untuk menghormati dan berbuat baik antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit. Antara punca-punca konflik perpaduan kaum ialah politik, media sosial dan sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui, politik merupakan salah satu punca daripada peristiwa 13 Mei. Menurut Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebahasaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong, beliau berkata bahawa terdapatnya suara ahli politik di negara ini yang sedang sengaja mewujudkan perbalahan dalam kalangan masyarakat, iaitu melalui politik perkauman yang telah berlaku bertahun lamanya di negara ini. Politik perkauman yang berasaskan amalan mengeksploitasi isu bangsa bagi mencapai agenda politik mereka. Perkara ini sering dilihat semasa tibanya waktu bagi pilihan raya di mana kebanyakan ahli politik yang berkempen akan mula membagikan isu perkauman. Seterusnya ialah media sosial. Menurut daripada kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, 80% kandungan media sosial berbau perkauman.
Hal ini kerana terdapatnya individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kebencian terhadap perkauman. Hasil daripada mengambil kesempatan ke atas kemajuan teknologi di masa kini. Kini terdapatnya beberapa akaun yang tidak dikenali yang sengaja menyebarkan kebencian. Hal ini telah membangkitkan api kemarahan dan perpecahan antara kaum di Malaysia. Seterusnya ialah mengenai sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu, terdapatnya pelbagai sekolah di Malaysia yang menjaga kepentingan kaum sendiri. Sistem pendidikan ini amat lemah dan kuatir akan memberi mudarat pada masa akan datang. Sistem pendidikannya adalah membahagikan pelajar mengikut bahasa ibunda mereka. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan, bahasa ibundanya bahasa Melayu, sekolah jenis Cina, bahasa ibundanya bahasa Cina, dan sekolah jenis Tamil, bahasanya ibundanya ialah bahasa Tamil. Corak pendidikan yang berbeza ini tidak akan menjalinkan perpaduan antara kaum. Hal ini kerana kurangnya interaksi yang dapat dibuat dari mereka kecil. Hasil daripada itu, mereka kurang menyedari apa kepentingannya mempelajari bahasa lain. Ianya akan memberikan impak negatif kepada pengstrukturan negara di masa akan datang kerana generasi mereka inilah yang akan membawa Malaysia ke mata dunia. Akhir sekali, apabila ianya diteruskan, ianya mampu memberikan semangat perpaduan kaum tidak terjalin di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Yasin bin Ahmad Nizam, 2021 493 466. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan Izul Wafi bin Muhammad Syahir dan nombor matrik saya adalah 2021490632. So, saya di sini akan membentangkan tentang kesan konflik perpaduan kaum. So, konflik perpaduan sejak muktakhir ini tidak lagi terasing dari masyarakat Malaysia, khususnya konflik perpaduan antara kaum. Konflik di sini adalah proses sosial di mana satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan pelbagai cara, bermula dengan percakapan sehingga perbuatan. So, istilah kesan di sini dapat ditarifkan kepada hasil yang diperoleh daripada sesebuah proses, tidak kira lah baik ataupun buruk. So, kalau kita tengok dari sini, kesan positif iaitu perkenalan dasar ekonomi baru ataupun dikenali sebagai DEB. Kita menjadikan kejadian yang dikatakan peristiwa rusuhan kaum yang paling ekstrim dan menggemparkan di Malaysia, iaitu kejadian 13 Mei 1969. Yang antara faktornya ialah orang Malaysia yang tidak berpuas hati dengan jurang dalam bidang ekonomi yang tinggal jauh berbanding kaum lain. Susulan daripada kejadian tersebut, YAB Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri telah memperkenalkan dasar ekonomi baru semasa rancangan Malaysia Kedua, dan hal ini telah mengurangkan kadar kemiskinan penduduk. So, kesan positif yang kedua ialah ahli-ahli politik memainkan peranan mengelakkan masyarakat berpecah belah. Kesan perselisihan kaum yang telah menyebabkan ahli-ahli politik telah menekankan lagi soal perpaduan kaum yang harus dipertingkatkan untuk integrasi yang lebih baik. Masyarakat juga akan mentor mereka juga akan mentor isu-isu sensitif yang boleh membangkitkan ketegangan antara kaum dalam Malaysia dan mengelakkan sentimen perkauman yang kini giat dipertikaikan oleh segelintir masyarakat yang boleh dianggap sebagai provokatif yang melampau. Itu dari sudut positif. Dari sudut negatif pula, banyak nyawa yang akan terkorban. Seperti yang terjadi pada peristiwa gelap 13 Mei,
dalam kira-kira 200 nyawa yang telah terkorban, dan ini telah memberikan akibat yang sangat dalam, terutamanya dari segi emosi. Orang berkenaan, mangsa atau orang yang tersayang, perasaan mereka hilang orang yang dekat dapat meninggalkan kedukaan yang dalam yang dalam akan membebankan fikiran dan kesedihan hati. Perkara ini akan menyebabkan mereka terdorong kepada berlakunya pembunuhan diri semua, dan perbuatan itu adalah sangat keji di dalam mata Islam. Seterusnya, bangunan dan kenderaan akan rosak dan hancur. Kesan konflik perpaduan seperti yang dapat disaksikan dalam kejadian 13 Mei, 753 bangunan dan 211 kenderaan telah dianggarkan rosak dan musnah. Hal ini dapat memperlahankan produktiviti sebuah industri atas sebab kerosakan alatan dan fasiliti. Secara tidak langsung, sosial ekonomi Malaysia akan terjejas dan jurang ekonomi Malaysia dengan negara lain akan sentiasa meningkat hari demi hari. Membentangkan tentang analisa perbincangan tentang tanggungjawab mahasiswa dalam pengharmonian cara hidup masyarakat yang berbilang kaum. Jadi kita mulakan hubungan etnik di Malaysia dari perspektif Islam. So, terdapat 3 cabang utama hubungan etnik di Malaysia, iaitu hubungan etnik menurut Al-Quran, hubungan etnik menurut hadis, dan hubungan etnik menurut tokoh Islam. Menurut ayat Al-Quran ini, Islam amat melindungi kemuliaan setiap manusia tanpa mengira kaum. Allah telah mencipta manusia dengan pelbagai bangsa dan puak untuk saling mengenali keberbagaian dan budaya yang berbeza-beza. Sebagai contoh, di Malaysia, kita ada kaum India, Cina dan Melayu, dan banyak lagi kaum lain, Kadazan Dusun, Iban, semua tu. Dan Allah inginkan kita untuk saling mengenali kebudayaan yang indah ini supaya kita dapat mengharmonikan lagi negara kita dan memupuk semangat perpaduan. Manusia dicipta dengan pelbagai agama. Perbezaan agama itu juga adalah atas kehendak Allah. Jadi Allah juga menyuruh untuk berkasih sayang dan menghormati tidak kira keluarga kita maupun masyarakat seluruh alam ini. Islam juga menekankan tentang keadilan kepada semua berpaksikan undang-undang tidak kira kaum. Jadi sebagai contoh di Malaysia, semua kaum patuh dengan undang-undang yang digubal oleh kerajaan Malaysia, dan kita boleh nampak masyarakat hidup aman dan harmoni. Tiada apa-apa konflik di dalam Malaysia ini. Hubungan etnik menurut hadis ini, ia dimaksudkan dengan kita dilarang membantu atau membela kaum sendiri yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, kita di Malaysia, kita membela orang Melayu kita yang melakukan kesalahan seperti membunuh. Sedangkan kesalahan itu tetap salah di sisi undang-undang, tapi kita tetap membelanya. Itu ialah bermaksud asabiah. Jadi asabiah bermaksud semangat perkauman yang sempit dan hidup subur di zaman jahiliah pada zaman dahulu, kerana rasa cinta yang kuat terhadap kaum sendiri. So itulah pandangan menurut hadis dalam hubungan etnik menurut tokoh Islam. Jadi menurut Muhammad 1987 merupakan seorang pakar perundangan Islam menggambarkan hubungan masyarakat di Islam, dan bukan Islam ditegakkan atas dasar kebaikan, kemuliaan, keharmonian, lemah lembut, permesyuaratan dan kepentingan bersama dalam menghapuskan perkara yang boleh memecahkan belah masyarakat.
Beliau telah merumuskan bahawa terdapat 3 dasar dalam perhubungan dalam Islam. Pertama, membolehkan manusia untuk berusaha dengan tenaga yang ada dan membahagikan kerja mengikut kemampuan. Kedua, memberikan kebebasan kepada setiap orang yang tidak mencabuli hak orang lain dan memberi bantuan kepada orang yang susah, tidak kira warna kulit. Jadi saya akan teruskan dengan mahasiswa sebagai ejen perubahan. Okey. Pendidikan adalah salah satu perkara yang penting dalam mentadbir satu perubahan bagi bangsa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya pendidikan, bangsa tidak akan mampu untuk berdiri dengan sendiri dan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam sebuah negara. Mahasiswa sebagai ejen perubahan merupakan komponen yang penting dalam aspek pendidikan. Ia bermaksud mahasiswa sebagai generasi yang muda yang berbidang bangsa di Malaysia perlu mempunyai pendidikan yang mencukupi untuk mencapai wawasan, iaitu membawa satu perubahan bagi satu bangsa. Terdapat 4 komponen dalam mahasiswa sebagai ejen perubahan. Yang pertama ialah penerus bangsa. Penerus bangsa ini bukanlah bermaksud resis antara kaum. Sebaliknya, mahasiswa menjadi penerus bangsa dalam satu Malaysia, tidak kira Cina, India maupun Melayu. Hal ini juga merupakan faktor utama menyumbang keharmonian hidup berbilang kaum di Malaysia. Yang kedua, sebagai ejen perubahan. Peranan mahasiswa sebagai ejen perubahan itu bukanlah dari aspek politik sahaja. Terdapat aspek lain seperti sektor ekonomi. Mahasiswa yang bergerak dalam sektor ekonomi, sebagai contoh, mereka dapat memberi peluang pekerjaan kepada pelbagai bangsa di Malaysia. Begitu juga dalam aspek lain, sehinggakan peranan mahasiswa ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga ialah penjaga nilai. Mahasiswa haruslah mendalami nilai-nilai murni agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Sebagai contoh, menghormati orang yang lebih tua dan menjaga adab di mana-mana sahaja. Nilai murni juga penting dalam mentadbir sebuah negara yang berbilang bangsa, iaitu Malaysia. Mahasiswa perlu berfikir secara rasional sebelum melontarkan cadangan atau idea agar dipersetujui oleh semua pihak. Tanpa nilai murni ini, negara Malaysia tidak akan maju kerana penerapan nilai murni dalam diri masyarakat. Kerana tiada penerapan nilai murni dalam diri masyarakat maupun pemerintahan sendiri. Jadi, penjaga nilai, mahasiswa sebagai penjaga nilai ini amatlah penting bagi kita. Kerana tanpa nilai-nilai murni ini, negara kita tidak akan maju. Jadi, sebagai mahasiswa kita haruslah menjaga nilai murni kita supaya menjadi contoh kepada generasi-generasi yang di bawah kita, supaya mereka dapat mencontohi kita, agar kerana mereka bakal akan memerintah negara pada masa akan datang. Dan yang terakhir pada saya ialah pengawal sosial, iaitu social control. Jadi mahasiswa juga berperanan sebagai social control dalam masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara. Sebagai contoh, jika ada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur satu bangsa, maka mahasiswa perlu turut mengambil tindakan untuk memberi cadangan yang bernas dengan memperbaiki peraturan tersebut agar diterima oleh semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. So, Assalamualaikum. Nama saya Syekh Muhammad Danish bin Husparik. Nama matrix 2021216302. Nak membentangkan peranan mahasiswa dalam mengekalkan perpaduan. Mahasiswa perlulah mengambil berat tentang perkara ini dan bangkit bagi mengubah cara pemikiran untuk mengelakkan pelbagai masalah dan mengatur strategi supaya dapat menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar zaman sekarang. Contohnya macam kemerosotan minat pelajar untuk belajar, akhlak dan masalah yang sehubungan dengan mahasiswa itu sendiri.
Mahasiswa sewajarnya menerapkan nilai-nilai murni dan menunjukkan akhlak yang baik, tidak kira situasi, tempat dan masa. Sikap-sikap yang positif dapat mencerminkan dan dapat mengangkat martabat dan maruah bangsa. Mahasiswa perlulah menghormati budaya dan setiap perayaan etnik yang lain. Mahasiswa merupakan generasi muda, harapan negara kerana mereka adalah penyambung dan pejuang negara untuk masa hadapan. So, sikap dan sifat hormat menghormati ni antara satu sama lain perlulah dipupuk dan disemai di dalam diri setiap mahasiswa. Tidak kira Melayu, Cina, India, Kadazan atau lain-lain. Kerana dengan sifat dan sikap ini, kita dapat melahirkan semangat perpaduan kaum antara setiap etnik yang ada di negara kita. Sehubungan dengan itu, ia juga dapat menunjukkan kematangan dalam berfikir mahasiswa-mahasiswa kerana hanya dengan perpaduan yang utuh dapat mengharumkan, memajukan dan meningkatkan martabat negara. Mahasiswa juga harus sanggup untuk menerima dan mengamalkan budaya yang sesuai. Contohnya rakyat Malaysia meraihkan pelbagai perayaan sendiri. Hal ini bagi menunjukkan keselesaan dan keserasian lah antara satu sama lain. Jelas dapat mewujudkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan generasi muda atau lebih tepat lagi mahasiswa di negara Malaysia ini. Seterusnya, banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah tanah air yang dapat dijadikan iktibar kepada semua manusia sebagai contohnya perjuangan orang-orang yang terdahulu. Hal ini demikian, mahasiswa ni perlulah menghayati dan mengambil iktibar dari sejarah negara kita. Contohnya, tragedi 13 Mei 1969 merupakan satu detik hitam dalam sejarah yang berlaku akibat semangat perpaduan yang rapuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Dengan menjadikan sejarah sebagai pedoman kehidupan, saya mereka akan menjadi rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, berfikiran luas, bertanggungjawab dan berhemah tinggi. Jadi mahasiswa mestilah mengambil iktibar daripada sejarah sebagai pemangkin semangat perpaduan yang jitu. Mahasiswa perlulah ada sifat bertanggungjawab sebagai generasi muda. Harapan Malaysia bagi menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mahasiswa tidak sepatutnya mengabaikan peranan mereka untuk memupuk semangat perpaduan dan seharusnya mereka menjadi contoh yang terbaik untuk masyarakat sekeliling. Semangat dan kesungguhan mahasiswa dalam memupuk semangat perpaduan adalah dituntut demi mewujudkan negara yang bersatu, padu, aman, maju dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Bagi peranan mahasiswa dalam tangani isu perkauman pula, perkauman ini bermaksud sikap tidak bertoleransi antara satu sama lain. Ia boleh memecah belahkan manusia dengan cara bermusuh antara satu sama lain. Jadi sifat perpaduan mahasiswa mestilah mengeratkan hubungan silaturahim. Mahasiswa perlulah menitik beratkan hal ini supaya dapat menangani isu yang membinasakan manusia. Inilah contoh-contoh hadis riwayat Ahmad dan Al-Albani. Seterusnya, bahasa rasmi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia. Oleh itu, bahasa tersebut wajib dipelajari oleh semua rakyat Malaysia bagi memudahkan pemilihan penggunaan bahasa ketika kita berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini disebabkan Malaysia terdiri pada masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini juga menyebabkan sebilangan daripada mereka suka untuk menguasai bahasa rasmi dengan baik. Ini disebabkan penggunaan berlainan bahasa menyebabkan ikatan antara kaum menjadi lemah kerana berlakunya ketidaksefahaman dan prasangka di antara satu sama lain. Hal ini demikian menyebabkan amalan yang dilakukan sejak dulu lagi ini menuju ke arah yang bertentangan dengan kemajuan negara kita. Jika tidak berwaspada dan mengambil remeh tentang perkara ini, rakyat Malaysia berkemungkinan akan berpecah belah dan akan mewujudkan kefahaman yang kurang antara satu sama lain. Bagi cara untuk mengatasi masalah perkauman ini ialah dengan cara menerapkan konsep satu Malaysia dalam diri mereka. Hal ini demikian supaya dapat menyedarkan diri mereka bahawa demi kemajuan negara, kita perlulah menjaga hubungan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, sering bekerjasama tanpa mengira kaum dan budaya. Hal ini dapat memberi impak yang besar kepada masyarakat di Malaysia supaya lebih menitik beratkan dalam mengekalkan perpaduan antara satu sama lain.
Sekiranya mahasiswa melakukan kegiatan seperti rasism boleh mengakibatkan timbul masalah yang lebih sukar untuk diatasi. Jadi, mahasiswa pada zaman kini perlulah mengambil serius dalam perkara ini demi kemakmuran negara. Seterusnya, mahasiswa juga boleh menghadiri majlis ilmu agama. Sebagai contohnya, menghadiri ceramah yang diadakan di masjid yang terdekat. Melalui didikan agama yang kuat, semestinya dapat membantu mereka untuk menilai yang baik dan buruk. Islam juga mengajar kita untuk menghormati sesama sendiri, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Hal ini supaya ikatan silaturahim antara kaum terjamin sekaligus membawa nama baik negara sekiranya perkara ini dilihat oleh orang asing. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, kembali kepada saya, Syazwan Izul Wafi. Rumusan dan kesimpulan. So, berdasarkan kajian ini, dapatan tanggungjawab mahasiswa dan mahasiswi dalam pengharmonian cara hidup masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu pengenalan, di mana sudah dikaji dengan terperinci definisi perpaduan dan segi istilah dan kepentingannya dari teori. Isu yang bahagian kedua, isu kita bincangkan puncanya yang dibagi kepada 3, politik, media sosial dan sistem pendidikan, dan juga kesan. Dan analisa di mana telah membahaskan tentang analisa pembincangan dengan hubungan etnik di Malaysia dari perspektif Islam, mahasiswa sebagai ejen perubahan, peranan mahasiswa dalam kekalkan perpaduan, dan peranan mahasiswa dalam tangani isu perkauman. So, dengan mendalami semua kajian ini, kami berharap yang mahasiswa dan mahasiswi dapat memenuhi tanggungjawab mereka dalam menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini demi masa depan yang cerah. Dan itu sahaja daripada saya dan terima kasih kerana mendengar.